Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita dapat bersama pada petang ini dan semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk terus sabat, untuk terus meneruskan kehidupan kita, khususnya dalam suasana-suasana yang mencabar kini. Semoga Allah SWT pelihara kita, keluarga kita daripada sebarang musibah, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama saya pada petang ini. InsyaAllah kita akan berkongsi sedikit berkenaan dengan suatu kisah yang saya rasakan boleh kita ambil iktibar daripadanya. Jadi sebelum itu suka untuk saya mewawarkan perkongsian ini sebenarnya adalah perkongsian melalui slot Aman Palestin Terengganu yang di bawah slot Gedung Ilmu. Jadi insya-Allah ini merupakan salah satu usaha yang telah dijalankan oleh Aman Palestin di seluruh negara untuk kita sama-sama menggunakan platform media sosial ini untuk kita sebarluaskan maklumat, ilmu dan sebagainya untuk kita sama-sama ambil daripadanya pengajaran, pelajaran, iktibar dan sebagainya sebagai panduan di dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah. Jadi insya-Allah tajuk yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan maupun sahabat-sahabat yang ada di online sekarang ini adalah berkenaan dengan tajuknya adalah iktibar daripada peperangan Ahzab ataupun yang biasa kita kenali sebagai Perang Khandaq. Jadi itu adalah topik yang kita akan bicarakan pada petang ini dalam masa yang insya-Allah saya cuba untuk sesingkat yang mungkin berkongsi dengan semua berkenaan dengan peristiwa yang sebenarnya kita sudah pun mengetahui kronologinya, bagaimana kisah-kisah yang terdapat di dalamnya. Namun seperti mana peringatan-peringatan yang lain juga, manusia ini memerlukan kepada peringatan-peringatan yang seperti ini, revision, supaya kita sama-sama dapat ambil iktibar daripada setiap kisah yang kita ulang-ulang sebegini. Jadi sebenarnya tajuk ini adalah satu tajuk yang saya pernah sampaikan dalam satu pertemuan yang lain, tapi saya ambil juga untuk kongsikan bersama dengan rakan-rakan di FB supaya dia dapat diambil manfaat oleh lebih ramai lagi lah, insya-Allah. Nanti insya-Allah video ini saya rakamkan dan akan upload di dalam YouTube saya, insya-Allah. Jadi berbalik kepada tajuk kita ini, ini merupakan satu tajuk yang besar, yang panjang, tapi cuba saya ringkaskan insya-Allah dalam masa yang terbatas ini. Okay, sebelum kita masuk kepada tajuk kita berkenaan dengan Perang Khandaq itu ataupun Perang Ahzab itu, suka untuk saya mengingatkan diri saya dan juga semua rakan-rakan semua berkenaan dengan satu hadis Nabi SAW yang bunyinya mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah la riha laha wa ta'muha hulun wa mathalul munafiqi alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalir rayhanah rihaha tayyibun wa ta'muha murrun wa mathalul munafiqi alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Yang maksudnya ini berkenaan dengan hadis ini berkenaan dengan kelebihan membaca Al-Quran. Perumpamaan orang mukmin yang suka membaca Al-Quran ialah seperti buah sitron. Ini buah sitron ataupun
kita boleh bayangkan macam buah buah limau yang besar. Baunya harum dan rasanya pun lazat. Itu perumpamaan bagi orang yang suka membaca Al-Quran dan dia mengambil pengajaran daripadanya. Manakala perumpamaan orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran ialah seperti buah kurma. Ini kategori yang kedua. Orang mukmin juga, mereka mengambil pengajaran daripada Al-Quran tetapi tidak suka membacanya, tidak suka melaziminya sebagai bacaan yang mereka lazimi. Jadi Rasulullah SAW umpamakan seperti kurma kan, tidak ada baunya tetapi rasanya manis. Kemudian ada pun perumpamaan orang munafik yang suka membaca Al-Quran ialah ibarat buah raihanah. Ini buah ataupun biji selasih basil, baunya harum ini, tetapi rasanya pahit. Walaupun dia boleh dapat keberkatan daripada bacaan Al-Quran itu, namun dia tidak dapat mengambil pengajarannya sebab dia sendiri tidak beriman dengan sungguh-sungguh dengan erti kata yang sebenar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Manakala perumpamaan yang terakhir, perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran dan juga tidak mengambil pengajaran daripadanya adalah seumpama seperti buah hanzalah, tidak ada baunya dan rasanya juga pahit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini kategori-kategori yang kita boleh lihat dalam kehidupan yang Nabi SAW ceritakan ini, walaupun berkenaan dengan orang mukmin dan orang munafik, tetapi sebenarnya sifat-sifat nifak itu mungkin ada pada diri kita walaupun kita tidaklah munafik, tetapi sifat-sifat nifak ataupun sifat-sifat munafik itu mungkin terdapat dalam diri kita dan kita boleh tergolong dalam kategori yang disebut oleh Nabi SAW ini. Nauzubillah min zalik. Jadi kita lihat dan kita cuba perbaiki muhasabah bagaimanakah bacaan Al-Quran kita, selain daripada kita boleh membaca dengan baik dan kita boleh mengambil pengajaran daripada dia. Jadi itu adalah sebaik-baik perumpamaan ataupun golongan yang Nabi SAW sebut seumpama buah sitron itu tadi. Jadi buah utrujah itu kan, buah sitron. Wallahu a'lam. Itu sedikit permulaan mukadimah untuk kita sama-sama hayati. Seterusnya kita akan lihat berkenaan dengan tajuk yang saya nak kongsikan pada hari ini, petang ni, berkenaan dengan Perang Khandaq. Jadi suka untuk saya kongsikan rujukan yang saya lakukan berkenaan dengan tajuk ni. Ada beberapa buah kitab yang saya rujuk. Yang pertama, dari segi kronologinya adalah kitab Rahiqul Makhtum, ataupun dalam bahasa Inggeris disebut The Seal Nectar, dalam surah surah tu saya dah terlupa, tapi dalam Al-Quran surah yang ke-83. Sebentar, tak ada kat sini. Okey, jadi kita boleh lihat baliklah bagaimana memang dalam Al-Quran satu ayat tu sajalah Allah SWT sebut Rahiqul Makhtum, dan nama itu dipilih oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kemudian kitab yang saya rujuk juga adalah kitab Fiqh Sirah Al-Buti, untuk kita sama-sama ambil pengiktibaran daripada sebab Ramadan Al-Buti, Syekh Ramadan Al-Buti banyak mengambil pengajaran-pengajaran daripada setiap kisah sirah yang berlaku tu kan, seperti mana juga ulama-ulama yang lain, ulama-ulama sirah yang lain, seperti mana Mustafa As-Sibai dalam Sirah Nabawiyah, Durus wal Ibar. Kemudian kita boleh lihat Syekh Munir Ghadban dalam Manhaj Syaraki. Jadi saya kali ini mengambil Fiqh Sirah Al-Buti untuk kita ambil pengajaran-pengajaran. Dan yang ketiganya saya merujuk kepada tafsir Zilalul Quran karangan Syekh Qutb, khususnya dalam surah Al-Ahzab ayat 9 hingga 27 yang berkenaan dengan kisah perang Ahzab inilah. Jadi itu 3 rujukan yang saya lakukan. Sebelum kita masuk kepada kisah itu sendiri, baik kita lihat bagaimana latar belakang berlakunya peperangan Khandaq ni. Selepas peperangan-peperangan yang besar, Semenanjung Arab ataupun Jazirah Arab ini kembali dalam keadaan yang tenang dan aman.
Jadi kalau mengikut catatan Al-Buti, peperangan Khandaq ini berlaku selepas daripada peperangan Bani Mustalik. Itu pandangan Al-Buti. Adapun Al-Mubarakfuri di dalam Rahiqul Makhtum, dia berpandangan peperangan yang terakhir adalah peperangan Daumah Al-Jundal. Ini ada khilaf di kalangan ahli sirah, tapi saya mengambil pandangan Al-Buti dalam hal ini kerana dia membawakan hujahnya berkenaan dengan seorang sahabat iaitu bernama Sa'ad bin Mu'az, yang merupakan aktor yang penting di dalam peristiwa Bani Mustalik. Ada kata-katanya yang menyebabkan menunjukkan dia masih lagi hidup ketika itu. Adalah mustahil apabila peperangan Bani Mustalik ini diletakkan selepas daripada peperangan Khandaq. Sebab kalau kita tahu dalam peristiwa Khandaq ini diikuti dengan peperangan peperangan menentang Bani Quraizah. Di situ telah meninggal dunia kan. Maksudnya Sa'ad bin Mu'az telah meninggal dunia sebab dia terkena panah dalam peperangan Khandaq, dan akhirnya dalam peristiwa menentang Bani Quraizah tu dia telah meninggal dunia. Jadi mengikut pandangan Al-Buti adalah satu mustahil bagaimana peristiwa itu diletakkan selepas daripada peristiwa perang Khandaq. Jika peperangan Bani Mustalik ini terletak terlepas peperangan Khandaq. Jadi saya tak nak panjangkan hal tersebut. Kita terus pergi kenapa berlakunya peristiwa Khandaq ini. Dia adalah peristiwa yang berlaku selepas daripada peperangan ataupun dendam yang wujud oleh Bani Nadir selepas mereka dihalau daripada Madinah. Jadi nanti saya akan tunjukkan Yahudi yang terlibat yang ada di Madinah dan apakah implikasi-implikasinya dan mengapa mereka ini akhirnya berdendam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khaybar. Selepas ini kita tengok dalam perang Khandaq ini sendiri. Okey. Dendam Yahudi kepada Rasulullah SAW ini bermula selepas Nabi SAW dan juga para sahabat iaitu Muhajirin berada di Madinah kan. Apabila mendapat tempat di kalangan Ansar yang terdiri daripada Aus dan Khazraj, mereka merasa mereka terpinggir. Usaha mereka untuk memecah belahkan di antara Aus dan Khazraj supaya mereka dapat tempat, supaya mereka ada sekutu-sekutu di kalangan Aus dan Khazraj ini, dan akhirnya mereka boleh mendapat tempat di Madinah. Itu tidak berlaku apabila Rasulullah SAW tiba di Madinah dan mempersatukan di antara Aus dan Khazraj kan. Jadi itu yang mereka tidak suka. Tapi kemuncaknya adalah apabila tokoh agama mereka kan, yang bernama Abdullah bin Salam telah memeluk agama Islam. Jadi daripada situlah bermulanya peristiwa ataupun perasaan tidak puas hati di kalangan Yahudi, dan mereka melakukan peperangan ataupun melakukan perang propaganda. Apa itu perang propaganda? Iaitu menaburkan keraguan terhadap kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mereka sering lakukan. Lemparkan kekeliruan terhadap Islam itu sendiri, melaga-lagakan di antara Aus dan Khazraj serta Muhajirin dan Ansar, mengintip orang Islam menggunakan orang munafik. Tapi klimaksnya ada ataupun tindakan yang paling tinggi yang dilakukan oleh Yahudi adalah apabila mereka akhirnya berpakat dalam peristiwa perang Khandaq ini. Mereka akhirnya berpakat selepas mereka telah dihalau Bani Nadir ni dihalau. Nanti saya akan ceritakan bagaimana mereka dihalau. Selepas mereka dihalau tu, mereka telah berpakat dengan musuh Islam yang lain untuk membentuk satu pakatan tentera untuk menentang tentera Islam ataupun menentang orang Islam. Okey, sebelum kita lihat perkara itu, kita tahu dahulu komposisi Yahudi di Madinah itu sendiri supaya kita mendapat gambaran yang jelas. Yahudi di Madinah sebenarnya terbahagi kepada 3 bani yang besar, iaitu Bani Qainuqa yang disebut oleh Al-Buti ataupun disebut oleh Al-Mubarakfuri bani yang kuat di Madinah. Kemudian Bani Nadir dan Bani Quraizah. Dalam peperangan Badar ni sebenarnya bani ataupun Yahudi yang masih lagi berada di Madinah adalah Bani Quraizah. Adapun Bani Qainuqa dan juga Bani Nadir ini, mereka telah dihalau. Okey, Yahudi di utara Madinah pula yang di luar Madinah adalah Yahudi Khaybar, Fadak, Wadi Al-Qura, Taimat dan juga Ilat. Jadi itu komposisi dia.
Jadi yang kita nak highlightkan pada kali ini adalah Yahudi yang berada di Madinah, yang terlibat dalam komposisi yang berada di Madinah dalam Bani Qainuqa. Yang terkuat tadi yang telah dihalau, Bani Nadir juga telah dihalau. Yang masih tinggal, yang akhirnya dalam peristiwa Khandaq ni telah mengkhianati Rasulullah dan juga para sahabat adalah Bani Quraizah. Jadi Bani Qainuqa secara sebentar lalu, kenapa mereka dihalau adalah berlaku selepas peristiwa seorang muslimah yang disingkap kainnya. Disingkap kainnya oleh seorang dalam satu riwayat yang disebut oleh Al-Mubarakfuri kalau tak silap saya, bagaimana seorang muslimah diperdaya oleh seorang tukang emas yang ini bukan Yahudi. Dia telah menyebabkan kain muslimah itu tersingkap dan berlakulah pembunuhan kepada ahli emas ini oleh orang-orang Islam. Tukang emas ini oleh orang Islam, dan Yahudi bangkit pula membunuh orang Islam yang membunuh dia. Dan berlakulah peristiwa bagaimana Rasulullah berhadapan dengan Bani Qainuqa. Rasulullah sebenarnya nak menghukum mereka pada waktu itu, tapi telah mendapat tentangan daripada ataupun dipujuk oleh Abdullah bin Ubay, kerana dia kata, lepaskanlah seteru aku ini sebab Khazraj sebelum kedatangan Islam mereka adalah seteru kepada Bani Qainuqa. Walaupun Rasulullah sebenarnya bertegas 2-3 kali, Abdullah bin Ubay meminta kepada Rasulullah, dan akhirnya Rasulullah lepaskan sebab memandangkan Abdullah bin Ubay ketika itu masih lagi dianggap sebagai pemimpin Madinah, dan Rasulullah melihat kepentingan untuk sebenarnya Islam itu boleh tersebar apabila Abdullah bin Ubay masih lagi menguasai Khazraj. Jadi pendek cerita, Bani Qainuqa telah keluar, tinggallah Bani Nadir dan juga Bani Quraizah. Bani Nadir pula dihalau selepas plan mereka untuk membunuh Rasulullah SAW. Selepas peristiwa 2 orang muslimin yang dibunuh oleh mereka, dan Rasulullah bertemu dengan pimpinan mereka untuk meminta diat, hukuman diat kepada mereka, dan mereka bersetuju. Sebab Rasulullah pulang, mereka telah membuat satu perancangan untuk menjatuhkan batu ke atas kepala Rasulullah SAW bila Rasulullah datang balik. Tapi peristiwa itu tidak berlaku, ataupun perancangan tersebut telah digagalkan apabila Nabi SAW diilhamkan oleh Allah SWT, dan Rasulullah telah memerangi mereka, dan mereka telah dihalau keluar daripada Madinah ke Khaybar. Ada yang ke Khaybar, ada yang ke Syam. Jadi tinggallah sekarang ni satu-satunya Yahudi yang berada di dalam Madinah yang masih lagi memeterai perjanjian dengan Rasulullah SAW adalah Bani Quraizah. Jadi saya bawakan kisah ni sebenarnya untuk kita sama-sama telusuri bagaimana sikap Yahudi terhadap orang Islam yang kita dapat lihat sehingga ke hari ini. Dendam-dendam yang mereka terima ini, mereka dihalau keluar, mereka dibunuh. Nanti kita lihat bagaimana Bani Quraizah kerana pengkhianatan mereka dibunuh. Itu menyebabkan mereka berdendam kepada orang Islam sehinggalah ke hari ini. Yang berlaku di Palestin, yang berlaku di bumi Syam, disebabkan oleh dendam mereka yang lama kepada orang Islam. Jadi bila berlakunya peperangan ni, mengikut pandangan Al-Buti, tahun ke-5 Hijrah, seperti mana yang saya sebut tadi, punca berlakunya adalah apabila 20 orang kenamaan Yahudi daripada kalangan Bani Nadir ini keluar untuk mendapatkan sokongan ataupun untuk membentuk pakatan bersama dengan Quraisy, ketika itu diketuai oleh Abu Sufyan, untuk menyerang Rasulullah SAW dan muslimin di Madinah. Mereka memberi janji untuk memberi sokongan yang padu kepada musyrikin, dan mereka sebut sebenarnya agama kafir Quraisy ini adalah agama yang lebih baik daripada agama Muhammad. Seperti mana yang disebut dalam Al-Quran kan, perkara tersebut ada disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran berkenaan dengan peristiwa itulah, bagaimana mereka memuji konon-kononnya agama Yahudi ini, agama kafir Quraisy itu lebih baik kan. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaqulu alladhina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila ulaika alladhina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajid lahu nasira. Tidakkah kau perhatikan dan merasa pelik wahai Muhammad kepada orang-orang yang telah diberikan sebahagian daripada kitab, yakni Taurat? Mereka percaya kepada benda-benda yang disembah yang lain daripada Allah,
Itu merujuk kepada Yahudi tadi, dan kepada Tagut, dan mereka pula berkata kepada orang-orang kafir, kepada orang Quraisy di Mekah, bahawa mereka, iaitu kaum kafir Quraisy ini, musyrik itu lebih betul jalan agamanya daripada orang-orang yang beriman, itu agama Nabi Muhammad SAW. Kenapa Yahudi bersikap demikian? Allah sebut kaum Yahudi yang demikian sikapnya, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan sesiapa yang dilaknat oleh Allah, maka engkau tidak sekali-kali akan mendapat sesiapa yang menolongnya. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa mereka bermuka-muka seperti itu? Seperti mana kita tahu, Yahudi dalam sepanjang sejarah mereka melakukan penipuan, menipu, tidak telus, mungkir pada janji dan sebagainya, semata-mata kerana mereka nak mendapatkan sokongan. Jadi itu peristiwa yang menyebabkan akhirnya mereka telah bergabung, kan? Dan mereka pergi juga kepada Bani Ghatfan untuk membentuk satu kumpulan tentera, dan akhirnya jumlah mereka adalah 10,000. Mereka nak menghadapi penduduk Madinah. Jadi berita tersebut telah sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah telah mengumpulkan ahli syuranya, dan akhirnya peristiwa yang masyhur yang biasa kita dengar, sahabatnya itu Salman Al-Farisi, yang merupakan seorang yang bukan daripada kalangan Arab, yang berasal daripada Parsi, Iran kan sekarang ni, telah mencadangkan satu kaedah ataupun taktik serangan ataupun taktik peperangan yang tidak pernah diamalkan oleh orang Islam, khususnya orang Arab. Orang Arab sebenarnya pada waktu itu, iaitu taktik peperangan secara membina kubu dengan menggali parit ataupun menggali khandak. Jadi Rasulullah SAW dan sahabat menerima cadangan tersebut. Akhirnya kaum muslimin keluar daripada Madinah dan berkemah di lereng Bukit Salak, membelakangi Bukit Salak ini. Tugas mereka adalah untuk menggali khandak ini, dan mereka berjaga di situ, berjaga di kubur. Sementara di Madinah pula, tugas menjaga orang-orang Islam di sana, khususnya di kalangan wanita, di kalangan anak-anak, diserahkan kepada Ibnu Ummul Maktum. Jumlah orang Islam yang keluar pada waktu itu adalah seramai 3,000 orang. Jadi tiap 10 daripada seorang Islam itu, setiap 10 orang ditugaskan untuk menggali khandak sepanjang 10 hasta. Ini catatan ataupun riwayat yang disebut di dalam Rahiq Maktum. Ini gambaran ya, kalau kita boleh tengok, kalau nampaklah ya, kalau nampak slide ni, khandak yang dibina oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Ini Madinah, pasukan Madinah, di sekelilingnya dipenuhi dengan macam bukit-bukit yang berbatu ni, dan di belakang ni adalah penempatan Bani Quraizah. Yang dalam peristiwa khandak ni mereka telah mengkhianati perjanjian. Mereka telah komplot dengan Yahudi. Terlupa saya nak sebutkan tadi, antara kalangan pemimpin Yahudi yang merupakan aktor yang menjayakan peristiwa ini adalah seorang yang bernama Huyai bin Akhtab. Siapakah Huyai ini? Siapakah Huyai bin Akhtab ini? Kalau kita lihat, salah seorang isteri Rasulullah SAW yang bernama Safiyah binti Huyai adalah merupakan seorang yang dari kalangan orang Yahudi lah, yang dikahwininya selepas daripada peperangan Khandaq ini, selepas daripada peperangan Bani Quraizah, adalah merupakan anak kepada Huyai bin Akhtab, yang akhirnya telah dibunuh dalam peristiwa peperangan Bani Quraizah. Sebab dia telah berjanji kepada Bani Quraizah, kerana mereka nak melakukan komplot itu tadi, mereka telah Huyai telah berjanji dia akan berada di kalangan Bani Quraizah kalau mereka kalah. Dan akhirnya Bani Quraizah dalam peristiwa Khandaq ni, mereka telah semuanya diperangi dan prajurit-prajuritnya telah dibunuh, termasuklah Huyai. Okey, ni bukit-bukit yang berbatu di sekeliling Madinah. Ini gambaran lah, lakaran bagaimana keluasan 10 hasta itu, parit yang telah dibina, dan juga ada kubu di sini, kubu. Sebab itulah kita lihat dalam peperangan ini, walaupun tak ramai orang yang mati, yang terkorban, sama ada orang Islam ataupun orang kafir, tetapi sebenarnya dia satu peperangan yang sangat sibuk.
Sangat sibuk. Nanti kita akan telusuri lah insya-Allah. Sesungguhnya iktibar yang pertama lah kita boleh ambil daripada peristiwa sebelum peperangan tadi, berkenaan dengan satu kaedah yang kita boleh sebut kat sini, iaitu al-hikmatu dhallatul mu'minan. Al-hikmatu dhallatul mu'min fa aynama wajadaha fa ahaqqu biha. Hikmah itu ataupun ilmu yang tertinggi itu adalah daripada kehilangan daripada orang mukmin. Di mana sahaja ditemuinya, dialah orang yang berhak mengambilnya. Ini peristiwa Salman Al-Farisi itu tadi kan. Salman Al-Farisi mencadangkan satu kaedah peperangan walaupun dia bukan di kalangan orang Arab, tapi selagi mana pandangan itu adalah pandangan yang baik, yang tidak mencagahi syariat, sebenarnya Islam mengajar untuk kita sama-sama menerimanya kan. Ini kata Al-Buti, sungguhnya syariat Islam membenarkan kaum muslimin mengambil sesuatu yang lebih baik daripada orang lain dengan syarat mereka tidak mengikut pegangan ataupun etikad orang agama ataupun orang lain. Kita ambil kaedah, tak ada masalah kan. Seorang muslim tidak mungkin membelakangkan sebarang prinsip atau kerja atau disiplin yang diterima oleh akal yang waras dan fikiran yang bebas selagi mana dia secocok dengan prinsip syariat Islam ini, sebagaimana yang saya petik dalam fiqh Sirah Al-Buti. Jadi selagi mana benda itu tidak membelakangkan prinsip Islam, orang Islam takkan membelakangkan prinsip. Untuk berjaya kita kena bekerja misalnya. Itu memang walaupun kita guna teknik, kita guna kaedah-kaedah orang bukan Islam, selagi mana kaedah itu terbukti berjaya, kita boleh ikut. Kita boleh ikut selagi mana benda itu tidaklah melanggar syariat Islam. Okey, kita lihat kepada peperangan, semasa peperangan pula dalam surah Al-Ahzab ni, bermula daripada ayat yang ke-10. Ayat ke-9 itu sebenarnya ayat yang menceritakan keseluruhan tentang perang Ahzab. Permulaan berlakunya peristiwa ini dalam surah Al-Ahzab ni ayat yang ke-10. Izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Jadi peristiwa ini, bagaimana peristiwa ini kedatangan tentera-tentera musuh yang ramai, 10,000 orang kan. Ketika itu umat Islam di Madinah masih lagi tidak kukuh lagi keimanan mereka dan sebagainya. Telah datang tentera bersekutuan seramai 10,000 orang. Ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Bukan sahaja datang, bahkan datang daripada kiri, daripada atas, daripada bawahan. Dan peristiwa ini semua sudut, bahkan yang berada di dalam Madinah itu sendiri telah khianat. Bani Quraizah telah khianat, datang daripada belakang. Mereka menyerang kamu dari atas dan dari bawah, kata Al-Quran. Dan benda itu menimbulkan satu kerisauan, kegentaran kepada orang Islam. Zaghatil absar wa baghalatil qulub. Mata kamu memandang liar. Ini merujuk kepada bagaimana perasaan cemas yang dihadapi oleh orang Islam. Al-hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Kamu menaruh berbagai-bagai sangkaan. Jadi waktu itulah berbagai sangkaan yang timbul di kalangan orang Islam. Hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Di sanalah orang mukmin diuji dan digoncangkan hati mereka dengan goncangan yang amat kuat. Jadi peperangan Ahzab ini, walaupun seperti mana yang saya sebut tadi, dia adalah peperangan yang boleh dikira dengan jari kan. Tentera kafir ataupun tentera Islam yang meninggal dunia, yang mati tidak ramai, tetapi dari segi cemasnya, dari segi kritikalnya, dia adalah satu peperangan yang sangat kritikal, yang sangat cemas, yang sangat sibuk, sehingga disebutkan dalam riwayat sahabat dan juga Rasulullah SAW sendiri dalam peristiwa tersebut tidak sempat solat asar, solat maghrib, solat isya', terpaksa qada. Itulah gambaran ketakutan yang disebut dalam Al-Quran, dikepung daripada segenap sudut oleh tentera bersekutu Quraisy, Yahudi, Bani Nadir dan Ghatfan. Okey, itu gambaran yang Al-Quran ceritakan berkenaan dengan peperangan ini. Dan pengkhianatan Bani Quraizah pula menambah buruk peristiwa ini, sebab muslimin kebanyakannya terpergi di bahagian Bukit Salak tu, lereng Bukit Salak tu, meninggalkan jauh orang Islam di kalangan
perempuan-perempuan, wanita-wanita Islam dan juga kanak-kanak. Jadi mereka terdedah kepada serangan Bani Quraizah pula. Jadi sebab itulah sebenarnya peristiwa peperangan Khandaq ni adalah satu peristiwa yang sangat cemas. Rasulullah SAW bertumus-lumus menggali parit sehingga kelaparan, nak menjayakan strategi yang telah dicadangkan oleh Salman Al-Farisi itu tadi. Jadi peristiwa itu berlakulah kisah sahabat bagaimana dia mengadu kelaparan, nak ikat perut dengan batu kan. Sehinggalah mereka tersedar sebenarnya. Bahkan sebenarnya Rasulullah SAW sendiri mengikat perutnya dengan 2 biji batu kerana kelaparan. Dan kisah ni, kisah Rasulullah SAW mengikat batu ni sampai ataupun diketahui oleh seorang sahabat namanya Jabir. Dia minta izin kepada Rasulullah untuk balik ke rumah. Dia balik ke rumah, dia tanya kepada isteri dia makanan apa yang ada di kat rumah dia. Isteri dia kata mesti ada seekor kambing betina dan juga makanan yang sedikit lah. Dan akhirnya disuruh isteri dia masak dan dijemput Rasulullah dan beberapa orang sahabat saja sebab takut makanan yang ada tidak cukup. Tapi Rasulullah akhirnya telah menjemput semua yang terlibat pada ketika itu dalam rahib disebut, rahib Maktum disebut 1000 orang sahabat untuk sama-sama makan. Tapi ajaibnya, walaupun makanannya asalnya memang Jabir sendiri tak pasti cukup ataupun tak, tapi dengan keberkatan Rasulullah SAW itu sendiri, akhirnya makanan itu cukup makanan itu cukup dan bahkan lepas mereka dah makan semua tu masih ada lagi baki yang belum habis. Kemudian dalam peristiwa peperangan Khandaq ini berlakunya peristiwa Khuzaifah yang telah dihantar untuk menyelidik apa yang telah berlaku di kalangan orang Quraisy. Nanti saya akan ceritakan kalau sempat, insya-Allah. Kita mengejar masa ni. Kemudian kisah ibu saudara Rasulullah iaitu Safiyah binti Abdul Muttalib yang merupakan sekandi yang telah mempertahankan orang Islam di kalangan muslimat, di kalangan anak-anak ini tadi daripada serangan Bani Quraizah, yang menyebabkan Bani Quraizah sangkakan sebenarnya ada orang Islam yang menjaga kubu muslimat dan juga anak-anak di Madinah ini, sebab akhirnya mereka telah membatalkan hasrat mereka untuk menyerang. Kemudian sikap munafikin yang culas melewat-lewatkan usaha gali kubur, ini juga pengajaran yang kita boleh ambil. Bani Quraizah memungkiri janji, itu juga benda yang penting. Dan di kalangan munafikin sendiri yang menyebarkan propaganda merendah-rendahkan Rasulullah SAW Dia kata dulu Rasulullah janjikan dengan macam-macam. Dalam peristiwa Khandaq ni, ketika Rasulullah nak gali tu, sahabat nak gali, ada satu batu yang keras dan akhirnya Rasulullah sendiri yang ambil cangkul dan cangkulan yang pertama keluar cahaya, cangkulan yang kedua pun sama, cangkulan yang ketiga pun sama. Ada seorang sahabat yang nampak peristiwa tersebut, dia kata aku nampak cahaya. Rasulullah kata, ya kamu nampak? Rasulullah kata cahaya yang pertama tu janji Rasulullah itu adalah kita akan berjaya menawan Yaman. Yang kedua, cahaya yang kedua kita akan berjaya menawan Syam. Dan yang ketiga kita akan berjaya menawan Timur dan juga Barat. Jadi munafik mengambil peristiwa tu, dia kata dulu janji macam-macam kan, Rasulullah janji macam-macam, akhirnya sekarang ni kita nak keluar, nak pergi tanah. Disebut dalam riwayat, kita nak buang air besar pun tak sempat. Nak cerita dalam perang Khandaq tu, kita nak pergi buang air besar pun tak sempat. Sebab itulah Rasulullah dan sahabat terlepas solat kan, sebab cemasnya terpaksa menunggu-nunggu kan. Sebab yang di kalangan musyrikin, di kalangan orang kafir sekutu, tentera sekutu ni, yang menjadi pemimpin mereka pada waktu itu bukan calon-calon orang. Abu Sufyan bergilir-gilir dengan Khalid, bergilir dengan Amru al-As yang ketika itu semua belum masuk Islam lagi, bergilir pula dengan Ikrimah. Semuanya orang yang hebat yang memimpin peperangan di sudut orang kafir, tentera bersekutu ni. Jadi orang Islam ketika itu tak sempat, dalam jumlah yang sedikit 3,000 orang terpaksa mengawal kubur. Munafikin mengambil peluang ini untuk menyebarkan propaganda, memburuk-burukkan, merendah-rendahkan Rasulullah SAW. Jadi ini juga peristiwa yang berlakulah di dalam peperangan ini. Iktibar yang kedua kita boleh ambil dalam semua peristiwa itu tadi adalah ayat dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21 kan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walaupun dalam keadaan yang cemas ini kan,
dalam keadaan yang susah, yang letih. Suri teladan yang baik adalah Rasulullah SAW itu sendiri. Jadi sebenarnya bila kita dengar, kita baca ayat ni, Allah SWT sebut tentang Rasulullah ni sebagai suri teladan yang baik. Banyak yang kita boleh ambil daripada peristiwa Ahzab ni. Ini yang disebut oleh Sayyid Qutb dan Zilalan. Sebab Rasulullah merupakan sumber kepada ketenangan, keamanan pada muslimin. Jadi pengkajian kita terhadap sikap Rasulullah SAW di dalam menghadapi peperangan Ahzab yang besar ini boleh menjadikan pedoman, panduan kepada para pemimpin jemaah gerakan dakwah Islamiah. Kemudian iktibar yang ketiga, yang ketiga yang kita boleh ambil, kerja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sahabat ini membuktikan hakikat persamaan yang diasaskan di dalam masyarakat Islam. Keadilan dan persamaan sifat yang diasaskan ini bukan semata-mata slogan. Sekarang ni kita kata hak bersuaralah hak semua sama, tak ada yang berbeza. Itu semua adalah satu dakwaan yang kosong sebenarnya. Apabila berlaku peristiwa ataupun keadaan yang sebaliknya, mereka sebenarnya kita dapat lihat adalah orang yang sangat hipokrit. Bila berkenaan dengan hak mereka, mereka pertahankan. Bila hak orang lain, dia kata ini adalah persamaan hak. Jadi itu sebenarnya adalah dakwaan kosong berbanding dengan apa yang berlaku dalam peristiwa Ahzab ini. Rasulullah sebagai pemimpin turun padang, mereka bersama-sama. Tidak ada orang kata level-level di dalam orang Islam ini, bersama-sama membantu untuk menjayakan semua yang telah dirancang. Jadi yang keempatnya adalah iktibar yang keempat, pemimpin kena turun padang. Rasulullah SAW tidak mengarahkan kaum muslimin untuk gali parit kubur itu tadi, kemudian baginda pulang ke istananya memati. Lihat saja sambil berehat atau merasmikan sahaja, seperti mana sekarang ni lah. Ini seperti mana yang disebut Al-Buti. Al-Buti yang ni quote yang saya ambil daripada Fiqh Al-Buti. Pemimpin sekarang ni bukan sekadar dia merasmikan saja, pegang cangkul, ambil gambar, ni buat. Tapi dia sebenarnya dia kena turun padang sekali. Dan iktibar yang kelima, pemimpin perlu ada semangat perjuangan, sentiasa melihat jauh. Seperti mana peristiwa cangkul batu tadi, Rasulullah nampak benda-benda yang jauh dan kongsikan peristiwa-peristiwa itu, semangat itu bersama dengan para sahabat, supaya mereka juga berkobar-kobar untuk menjayakan misi tersebut. Ini yang disebut oleh Sayyid Qutb dalam tafsir surah Al-Ahzab. Iktibar yang keenam, walaupun dalam keadaan ketakutan, hubungan dengan Allah SWT tak pernah putus di kalangan orang Islam. Yakin dengan janji Allah SWT. Qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ini menunjukkan bagaimana sebenarnya janji Allah SWT itu mereka yakini betul-betul. Orang Islam meyakini apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW menjanjikan dengan kemenangan-kemenangan, Allah SWT sendiri telah menjanjikan dengan kemenangan, dan mereka menjadikan itu sebagai sumber inspirasi. Allah kata, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kami, dan benarlah apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah sikap orang-orang yang beriman. Namun semua itu, ketakutan, cemas, apa semua itu tidak menafikan sebenarnya sahabat adalah manusia biasa. Walaupun mereka yakin dengan pertolongan Allah, walaupun Rasulullah telah menyampaikan janji kemenangan untuk mendapat Yaman, dapat Syam, negeri sebelah barat dan timur, situasi tersebut tetap menggoncangkan hati mereka sebagai seorang manusia biasa. Ini peristiwa ini dapat kita lihat dalam kisah Huzaifah. Huzaifah, bukan Huzaifah sajalah, semua sahabat telah diminta oleh Rasulullah SAW untuk pergi lihat, intip apa yang berlaku di kalangan orang kafir. Bila Allah SWT bantu, Allah SWT bantu dengan rihah, dengan angin yang kuat jadi Rasulullah suruh intip apa yang terjadi kepada orang kafir dalam keadaan sejuk, Rasulullah yang sangat cemas. Rasulullah kata, siapa yang boleh pergi intip tu, aku janjikan nanti di syurga dia menjadi teman rapatku. Tapi tak ada seorang di kalangan sahabat waktu itu yang angkat tangan dan volunteer. Beberapa kali Rasulullah sebut dan tak ada orang. Akhirnya Rasulullah terpaksa Huzaifah apabila
menerima arahan tersebut, dia kata aku tidak ada pilihan lain. Huzaifah pergi dan balik dengan bawa berita gembira lah. Nak ceritanya sini, poin dia adalah walaupun dijanjikan oleh Rasulullah SAW dengan syurga kan, untuk berada di kalangan menjadi teman rapat Rasulullah di syurga, juga sahabat sebagai manusia biasa, mereka tetap ada perasaan takut. Ini membuktikan sebenarnya sahabat juga adalah manusia biasa yang sebenarnya kita boleh ambil kebaikan-kebaikan yang mereka berikan contoh kepada kita, dan pada masa yang sama sebenarnya kita juga berpijak pada bumi yang nyata. Ada limitation yang kita ada, kita kena lihat apakah limitation yang kita ada itu, bukan dengan alasan, bukan dengan sebab nak bermudah-mudah, tapi dengan alasan yang betul-betul sebenarnya ia adalah satu benda yang kita tak dapat lakukan. Jadi seperti mana dalam peristiwa Ahzab itu sendirilah. Yang ketujuh, iktibar yang kita boleh ambil ni rangkuman. Saya rangkumkan dalam beberapa poin bagaimana Rasulullah concern kepada sahabat. Kisah Jabir tadi kan, kisah walaupun Jabir jemput Rasulullah dan juga beberapa orang je, tapi Rasulullah kesian, Rasulullah rasa concern dia pada sahabat yang lain yang kelaparan ni. Rasulullah jemput semua yang terlibat pada waktu itu. Dalam peristiwa Huzaifah, bila Huzaifah balik daripada mengintip tu dalam keadaan sejuk, Rasulullah ketika itu masih lagi solat, dan Huzaifah tunggu di samping Rasulullah tu. Rasulullah sedar kehadiran Huzaifah tu. Rasulullah tak sudah tunggu dia habis solat, Rasulullah telah lemparkan kain Rasulullah untuk menyelimuti Huzaifah yang ketika itu sejuk. Ini yang disebut dalam zilal. Jadi Syed Qutb kata ni adalah satu sikap Rasulullah kepada Huzaifah, kepada sahabat yang concern kepada mereka, mengambil berat kepada sahabat. Itu kisah dia. Kemudian keberanian dan peranan wanita dalam jemaah muslimin, kisah Safiyah itu tadilah. Apabila Bani Quraizah mengkhianati dan mereka cuba menyerang orang Islam, khususnya di kalangan wanita ni tadi, benda tu disedari oleh Safiyah. Dia suruh Hasan bin Sabit yang ketika itu menjaga. Hasan bin Sabit kata, aku bukanlah lawan mereka. Tapi Safiyah akhirnya mengambil keputusan untuk berhadapan dengan Yahudi tu. Dia pukul Yahudi tu, dan peristiwa itu menyebabkan orang Yahudi takutlah. Orang Yahudi ingatkan memang kubur orang Islam tu dijaga dengan rapi. Padahal sebenarnya dalam keadaan tu sebenarnya memang rapuh. Apabila kalau Bani Quraizah ni tahu sebenarnya tidak ada orang Islam di kalangan orang muslimin yang ramai yang telah terlibat dalam menjaga khandak itu, menjaga kubur, sudah tentu jemaah muslimin di kalangan wanita ini tadi akan diserang oleh Bani Quraizah. Tapi disebabkan oleh tindakan Sufyan ini tadi, telah membantukan usaha Bani Quraizah. Kemudian dalam Adabiyat Amal Jama'i meminta izin dan sikap munafik ketika gali parit ni, kita dapat lihat bagaimana mereka telah memberikan alasan-alasan dan memberikan kononnya mereka nak balik rumah, nak lihat apa yang berlaku pada anak isteri mereka, dan bahkan sebenarnya mereka tidak minta izin. Sedangkan sebenarnya dalam Islam, Allah SWT sebut dalam Quran, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dinu. Sesungguhnya orang yang sebenar-benar beriman ialah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan apabila mereka bersama-sama dengan Rasulullah dalam sesuatu perkara yang memerlukan perhimpunan ramai ataupun dalam satu majlis, tidaklah mereka meninggalkan majlis perhimpunan itu sebelum mereka meminta izin kepadanya. Ini sikap adab yang sepatutnya kita kena buat. Kita ada ketua dan kita kena minta izin sebelum kita membuat suatu keputusan. Okey, kemudian yang ketiganya adalah peranan doa itu sendirilah. Rasulullah SAW dalam banyak peperangan, perang Badar sendiri, Rasulullah berdoa. Rasulullah kata kalau tentera muslimin kalah ini, maka agama ini tidak akan wujud lagi kan. Kemudian dalam perang Ahzab ini, Rasulullah berdoa juga untuk neraka kepada orang-orang kafir ni kan, sebab menyebabkan mereka orang Islam dalam keadaan susah sampai tak sempat nak solat. Jadi peranan doa dan berserah kepada Allah SWT ni selepas berusaha adalah satu benda yang penting yang kita kena praktikkan juga dalam kehidupan kita. Kita nak mencapai sesuatu objektif, kita nak mencapai KPI, akhirnya kita jangan lupa semuanya adalah
dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan menafikan peranan usaha, tapi dengan keyakinan tawakal kita adalah selepas kita berusaha itu tadi, kita serahkan kepada Allah SWT untuk memelihara kita, untuk menjayakan apa juga misi-misi yang kita jalankan. Dan akhirnya sekali, selepas peperangan, kisah Jibril alaihissalam bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah ketika itu waktu zuhur, Rasulullah dah baru lepas perang dengan sahabat-sahabat yang luka-luka dan sebagainya. Rasulullah tengah baru nak mandi, datanglah Jibril. Jibril kata, malaikat pun belum meletakkan senjata. Jadi Jibril mengarahkan Rasulullah untuk meneruskan memerangi Bani Quraizah yang telah mengkhianati. Dan sini Al-Buti dalam fiqh sirah menyebut kepentingan untuk memastikan pengkhianat-pengkhianat ini tidak terlepas. Sebab itulah sebenarnya peristiwa Ahzab ini dan diteruskan dengan Bani Quraizah, peperangan Bani Quraizah itu menunjukkan ketegasan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat kan. Kemudian kita faham erti siap siaga itulah wa'idul lahum mastata'tu min quwwah, sentiasa bersiap siaga back to back, selepas daripada perang kena pergi lagi peperangan yang lain. Jadi itu beberapa poin yang saya dapat kongsikan pada hari ini dalam keadaan yang singkat ini, insya-Allah. Moga-moga kita dapat mengambil pengajaran daripada kisah peperangan Ahzab ini untuk kita kaitkan dalam kehidupan kita, untuk kita sama-sama lihat balik dari segi ni iktibar yang kita boleh ambil tadi. Semoga kita dapat mengaplikasikan perkara-perkara tersebut dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi sebelum saya tutup pengisian pada petang ini, sekali lagi saya mewakili Yaman Palestin, khususnya Yaman Palestin Terengganu, untuk mengajak kepada semualah yang mendengar, melihat, menonton video saya ini, usaha yang Yaman Palestin jalankan, salah satunya adalah mengutip dana khusus untuk saudara-saudara saudara kita yang berada di bumi Syam, di bumi Yaman, seperti mana yang kita dengar dalam kisah Ahzab tadi. Mereka ni adalah khususnya orang-orang di bumi Syam, penduduk bumi Syam adalah bumi yang diberkati kan, yang dijanjikan Rasulullah SAW, dijanjikan oleh Allah SWT dalam banyak ayat Quran disebut barakna haulahu, itu merujuk kepada bumi Syam. Jadi sekarang ni mereka dalam keadaan yang sukar, dengan keadaan peperangan, pasca peperangan, dalam keadaan terpaksa duduk dalam kem-kem pelarian. Januari lepas kami 15 hari berada dalam kem pelarian Syria di Lebanon. Jadi memang kita lihat dhaifnya. Apatah lagi dalam keadaan COVID sekarang ni, diancam dengan kelaparan, musim sejuk pula. Jadi ini semua adalah ujian-ujian yang mereka hadapi dan memerlukan kepada sokongan daripada kita orang Islam yang merupakan saudara mereka. Tanpa kita sebenarnya, bagaimana mereka nak meneruskan kehidupan mereka? Jadi kita diuji dengan pelbagai ujian yang lain. Jadi Allah SWT uji dengan kemewahan misalnya, Allah uji dengan musibah yang lain lah. Jadi Allah SWT berikan kita peluang untuk kita bantu mereka ini dengan harapan sebenarnya, dengan doa kita sebenarnya kita minta kepada Allah SWT. Allah SWT mempermudahkan pula urusan kita, insya-Allah. Jadi saya seru kepada semua boleh hubungilah kita punya nombor tu, ada nombor kat situ, nombor saya sendiri, ataupun boleh layari media sosial kami, Facebook kami Yaman Palestin Terengganu, YouTube kami, boleh lihat video-video yang diupload di situ dan sebagainya, untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di bumi Syam dan juga Yaman. Wallahu alam, itu sahaja perkongsian pada petang ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Yang baiknya datang daripada Allah SWT, yang lemah daripada diri saya sendiri.
Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.